Tajuk utama hari ini, dipenjara kerana menceroboh kawasan istana. Hari ini hanya 15 kes baru COVID-19 paling rendah sejak PKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sesiapa sahaja yang didapati melanggar prosedur operasi standard SOP ketika sambutan Aidilfitri sepanjang PKPB berdepan tindakan. Segala SOP yang ditetapkan adalah untuk semua lapisan masyarakat tanpa mengira golongan kenamaan atau atasan. Maklum balas itu diberikan berkaitan dakwaan netizen yang mengatakan terdapat golongan kenamaan yang melanggar SOP ketika ziarah Aidilfitri namun tidak diambil tindakan. SOP sama. Tidak ada perbezaan antara kluster kayangan ataupun kluster bumi. Tidak ada. Sama saja. Sesiapa yang melakukan kesalahan akan diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Apa yang disebutkan tadi saya pun tidak tahu, tetapi kalau pihak polis mengetahuinya, kita serahkanlah kepada pihak polis untuk menjalankan tugas mereka. 534 individu dikenakan kompaun atas pelbagai kesalahan ingkar arahan PKPB di seluruh negara. 266 kompaun dikeluarkan di Balai Polis dan selebihnya ketika pihak berkuasa melakukan pemantauan. Daripada jumlah itu, 25 daripadanya disebabkan kesalahan ziarah Aidilfitri. Beliau turut mengingatkan supaya semua pihak mematuhi SOP dan peraturan yang ditetapkan. Permit dan kebenaran untuk menerbangkan drone sewaktu PKPB perlu diperolehi daripada pihak berkuasa penerbangan awam dan PDRM. Datuk Seri Ismail Sabri menjelaskan kelulusan bukan tertakluk di bawah Majlis Keselamatan Negara dan Jawatan Kuasa Khas atau Mesyuarat Khas Menteri-Menteri. Sebelum ini, semua pihak termasuk media dilarang menggunakan drone ketika tempoh PKP sehingga 12 Mei lalu. Drone khusus untuk pihak berkuasa membuat pemantauan udara di seluruh negara termasuk di kawasan PKPD. Kes baru COVID-19 di negara ini kembali mencatatkan angka 2 digit dengan hanya 15 kes baru dilaporkan hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 setakat ini adalah 7,619 kes. Tiada kes kematian dilaporkan hari ini sekaligus angka korban COVID-19 kekal 115 kes. Ingin dimaklumkan bahawa daripada 15 kes baru yang dilaporkan, 6 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 9 kes penularan tempatan, 4 kes adalah bukan warga negara Malaysia dan 5 kes adalah warga negara Malaysia. Berdasarkan laporan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, sebanyak 5,559,130 kes COVID-19 telah dicatatkan di seluruh dunia sehingga 26 Mei 2020. Jelasnya lagi, peningkatan kes positif yang dilaporkan sejak beberapa hari lalu adalah disebabkan pengesanan kes di depo tahanan imigresen dan lain-lain kluster aktif melibatkan bukan warga negara Malaysia. Namun KKM khawatir mungkin akan berlakunya peningkatan kes COVID-19 susulan pergerakan orang ramai melalui aktiviti kunjung-mengunjung, merentas negeri dan pergaulan dalam kalangan masyarakat semasa sambutan Aidilfitri. Kembali bertemu. Bagi memastikan SOP PKPB dipatuhi, cara pemberian duit raya tahun ini juga berbeza. Kalau tahun lalu perlu mencari sampul duit raya, tetapi kali ini hanya perlu mendapatkan nombor akaun bank si penerima. Wartawan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki mendekati individu yang mengambil inisiatif memberikan duit raya secara dalam talian. Tahun ini, Abang Muhammad Hafizi, abang bungsu yang berasal dari Sibu, Sarawak, meraihkan Aidilfitri dengan suasana hibah.
mana tidaknya keluarga jauh di Borneo. Namun teknologi kini mampu merapatkan dan mendekatkan apa yang jauh. Sebelum ini, di pagi Lebaran, duit raya pasti diberi kepada ibu dan keluarga. Tahun ini, biarpun tidak dapat bersalaman dan bermaaf-maafan secara fizikal, pemberian duit raya dilakukan menerusi dalam talian yang disediakan oleh perbankan tempatan. Keluarga di Sibu, Sarawak dan juga di Kuching, Sarawak dah pun mendapat kiriman saya pada pagi raya. Semua mereka kita dah ada pun nombor akaun apa semua tu, so history dah ada, so kita just transfer lah secara online. Itu sudah pasti berbeza, dia punya perasaan. Ialah kalau kita bagi fizikal, kita boleh bertentang mata. Okay, this is from me, mak, daripada saya, adik saya, kepada kakak saya, adik saya, abang saya dan sebagainya. Tapi bila atas talian ni, kita boleh share receipt lah, bukti. Langsung saya pergi kubur lah. Jalan saya nak baca dari rumah jalan. Katanya khidmat pemindahan duit raya secara perbankan mudah dan cepat. Namun keseronokan dalam memberi duit raya secara bersua lebih bermakna. InsyaAllah, lah kita balik sama-sama kumpul lagi. Dah panjang nak jumpa. Nangis nak mak aku. Siapa datang? Oh, baru datang. Tuk tahun tu langsung si datang. Tengok datang tu. Kan? Oh, lah. Minta lesen besar sikit, boleh balik. Bagi seorang penuntut Institut Pengajian Tinggi Awam yang berhari raya sebagai perantau yang berjauhan dengan keluarga di Skudai, Johor, dia sudah menerima duit raya yang dipindahkan ke akaun banknya daripada keluarganya sejak hari raya pertama. Biasalah kalau kita tengok cara tradisional kita pun memang setiap kali menyambut hari raya Aidilfitri ni memang kita akan menerima duit raya kan. Jadi bila orang memberi duit raya melalui atas talian tu memang saya rasa sama je. Cuma perbezaan dia mungkin perasaan dia lah. Walaupun jumlah yang diterima tidak seperti sebelum ini, namun apa yang lebih penting adalah keikhlasan sebagai tanda mengingati buat mereka yang berada jauh di perantauan. Tradisi pemberian duit raya bagaikan satu kemestian setiap kali sambutan Aidilfitri. Namun dalam suasana hari raya dalam tempoh PKPB yang membataskan pergerakan kita, pemberian duit raya secara fizikal mungkin tidak dapat dilakukan. Namun dengan norma baharu yang dijalani, ia boleh dilakukan dengan hanya di hujung jari melalui perbankan dalam talian ataupun aplikasi e-dompet. Laporan Hamdi Fahmi Mazaki, Berita TV9. Bang. Seorang lelaki yang mengaku bersalah menceroboh kawasan Istana Pasir Pelangi di Johor Bahru Jumaat lalu dihukum penjara 5 bulan oleh Mahkamah Magistrate Johor Bahru. Tertuduh Joel Harun, 35 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Lee Jun Keong. Dia didakwa menceroboh masuk kawasan istana tanpa kebenaran kira-kira jam 9.22 pagi 22 Mei lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 5-1 Akta Kawasan Larangan 1959, Akta 298 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 7 Akta sama. Hukuman penjara berkuat kuasa hari ini. Seorang penduduk kampung Bohor Baru dekat Berpahang yang gemar menanam pisang di sekeliling rumah sejak 7 tahun lalu berkongsi cerita mengenai pisang yang ditanamnya mengeluarkan 4 jantung. Ia dikatakan pengalaman pertama selain mendakwa berdepan beberapa kejadian misteri. Muhammad Tamimin Abdul Razak, 38 tahun berkata, ianya disedari sekitar 2 minggu lalu. Mulanya pokok pisang ini hanya mengeluarkan 2 tandan, namun kini bertambah menjadi 4 tandan dengan 4 jantung. Kejadian itu dikatakan tidak pernah berlaku. Rumahnya kini menjadi tumpuan penduduk kampung.
lukisan ni saya akan biarkan bagi dia masak lah. Sampai dia masak. Untuk nak tengok apa hasil ni kan. Sebab dia memang pelik sikit. Sebab sebelum ni pun tak pernah tengok. Inilah pertama kali tengok pelik sikit. Dia mendakwa ada melalui beberapa kejadian misteri namun enggan berkongsi kisah berkenaan. Tamimin juga tidak menghalang sesiapa pun untuk datang ke rumahnya untuk melihat sendiri pisang emas 4 jantung itu. Seorang maut selepas van kawalan keselamatan membawa wang yang dinaikinya terbabit kemalangan dengan sebuah lori tangki. Kejadian berlaku di kilometer 389.5 Lebuhraya Utara Selatan Plus, arah utara di Tanjung Malim. Ketua Polis Daerah Mualim, Superintenden Sulizmi Afendi Sulaiman berkata, NAS dipercayai berlaku apabila pemandu lori membawa muatan diesel dari Klang Selangor ke Slim River gagal mengawal kenderaannya lalu melanggar belakang van mengakibatkan pemandu van merempuh pula sebuah lori muatan sayur. Dalam kejadian ini, mangsa berumur 39 tahun yang duduk di bahagian belakang van maut di lokasi kejadian. Pemandu van cedera parah dan penumpang di sebelahnya cedera ringan. Pemandu lori tidak mengalami kecederaan. Kemalangan menyebabkan laluan Lebuhraya dari arah utara dan selatan sesak. Operasi membersihkan tumpahan minyak tamat kira-kira jam 3 petang tadi sebelum laluan kedua-dua hala dibuka semula. Pemandu yang didakwa melanggar 2 individu di tapak peniaga di Bukit Sentosa dekat Hulu Selangor 22 Mei lalu disambung reman sehingga Jumaat ini. Perkara itu disahkan Ketua Polis Daerah Hulu Selangor Superintenden Arsad Kamarudin. Pihaknya menerima kebenaran untuk menyambung reman suspek selama 2 hari lagi selepas tempoh reman tamat hari ini. Dalam kejadian jam 6.30 petang itu, 2 lelaki cedera selepas dilanggar kenderaan dipandu suspek yang dipercayai mabuk. Rakaman video kejadian turut memaparkan kenderaan terbabit merempuh gerai makanan di kawasan tapak perniagaan. Sindiket dadah antarabangsa tumpah selepas polis menyerbu syarikat perkhidmatan penghantaran di Senai Johor Bahru pada 15 Mei lalu. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Khan Maidin PJ berkata 33 serbuan turut dilakukan di beberapa daerah di Johor. Baiklah, kita ke laporan antarabangsa. Setelah 18 hari dilaporkan hilang, 2 individu akhirnya ditemui selamat setelah usaha mencari dilakukan secara besar-besaran. Jessica O'Connor dan Dion Reynolds, kedua-duanya berusia 23 tahun, dijumpai dengan sedikit kecederaan. Mereka memasuki Taman Negara Kahurangi pada 9 Mei lalu dan pada awalnya merancang berada di hutan itu selama 5 hari. Jurucakap Polis Inspektor Paul Borrell berkata mangsa sesat akibat kabus tebal dan tiada bekalan makanan sebelum ditemui oleh helikopter penyelamat yang ternampak asap di dalam hutan berkenaan. Usaha mencari turut membabitkan anjing pengesan serta berdepan cuaca buruk. Parlimen Thailand bersidang buat kali pertama bagi membahaskan mengenai pelan pakej rangsangan sejak pandemik COVID-19 melanda. Sidang khas itu dihadiri lebih 400 anggota Parlimen dengan langkah pencegahan dan saringan yang ketat. Mereka membahaskan usaha kerajaan untuk memperoleh pinjaman sebanyak 1 trilion baht atau 135 bilion ringgit bagi membantu industri dan perniagaan yang terjejas akibat pandemik berkenaan. Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha berkata negara itu amat memerlukan pakej rangsangan berkenaan susulan pengucupan 1.8% ekonominya pada suku pertama tahun ini dalam tempoh 6 tahun. Pelancongan yang menjadi sektor paling penting adalah paling teruk terjejas. Thailand mencatatkan 3 kes baru COVID-19 hari ini dengan jumlah keseluruhan 3,045 kes. Singapura mengesahkan 533 lagi kes baru akibat COVID-19. Setakat ini, Republik itu telah merekodkan 32,876 kes
positif. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Singapura, kes baru yang dilaporkan itu hanya melibatkan 3 warga negara Singapura atau penduduk tetap, manakala yang lainnya melibatkan pekerja asing yang tinggal di asrama pekerja. Pihak berkuasa Singapura memaklumkan mereka masih berusaha untuk mendapatkan butiran penuh kes baru itu. Dalam pada itu, tiada kluster baru dikesan sejak semalam. Marilah bersama-sama mengamalkan penjagaan sosial, melakukan aktiviti di luar rumah dan merayakan sambutan Hari Raya Muda ini dengan keluarga tercinta. InsyaAllah kita mesti menang dan Andre tutup bagi. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Rom Itali mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kepada keluarga dan teman-teman di Malaysia, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami warga Malaysia di Itali ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada warga Malaysia yang berada di Itali, kepada kaum keluarga dan sahabat anda yang berada di Malaysia. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Terimalah salam anakmu di perantauan. Salam Aidilfitri dari kami. Saya dan isteri Puan Syafawati binti Datuk Haji Wan Mustafa ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Salam perantauan dari kami di Rom, Itali dengan ucapan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Baby Grace dan keluarga mewakili Embassy Malaysia di Rome ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ingat tau, kita jaga kita, stay at home. Sukan, atlet baling tunggal besi negara J.K. Wong akhirnya dibenarkan pulang ke rumah hari ini selepas lebih 2 bulan berada di Hospital Sibu susulan positif COVID-19. Perkara itu disahkan Presiden Kesatuan Olahraga Malaysia KOM Datuk SM Mutu kepada bernama. Datuk SM Mutu memberitahu program latihan membabikan JK akan dibincangkan kemudian. Atlet berusia 28 tahun ini dimasukkan ke Hospital Sibu pada 16 Mac selepas didapati positif COVID-19 dipercayai dijangkiti menerusi bapanya. Jackie adalah pemegang rekod kebangsaan acara baling tukul besi lelaki dengan jarak 68.22 meter yang dicatat pada kejohanan KOM di Bukit Jalil tahun lalu. Beliau juga pemenang pingat gangsa sukan C sebanyak 3 kali berturut-turut. Sama ada Liga Itali, Serie A akan disambung semula atau tidak, perkara itu akan diputuskan esok. Serie A berharap dapat menyambung kembali aksi di padang seperti Bundesliga Jerman dan La Liga Spanyol. Perbincangan akan diadakan bersama kerajaan Itali dan pihak pengurusan Serie A. Saingan di Itali ditangguhkan sejak 9 Mac lalu berikutan pandemik COVID-19. Bagaimanapun, kelab Itali kembali melakukan latihan berkumpulan pada 19 Mei lalu. Namun perlawanan masih ditangguhkan sehingga pertengahan Jun. Kata Menteri Sukan Itali Vincenzo Spadafora, sekiranya perlawanan Serie A dapat disambung semula, perbincangan perlu diadakan untuk menyemak jadual yang bakal digunakan bagi baki saingan Serie A dan Piala Itali. Sebelum ini, perlawanan dilaporkan akan diteruskan pada 13 dan 14 Jun ini bermula dengan 4 aksi. Walaupun terpaksa berjauhan, jangan sesekali melupakan ikatan kekeluargaan. Biarlah jauh tetapi sentiasa dekat di hati. Selalulah bertanya khabar dan kirimkan doa buat yang tersayang. Saya Amin Haidar Abdul Rahim. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa
puasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Miskin kaya memakai baju baru warna-warni, mengunjungi sana kaum family. Sungguh hebat